barakah. Apa sahaja yang Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kita, mudah-mudahan membawa kita lebih hampir kepadanya, menjadikan kita lebih melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang dilarang dan ditegahnya. Mudah-mudahan Allah kekalkan iman di dalam hati kita, Allah mengurniakan kesejahteraan kepada kita dan orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada segala bentuk malapetaka, bencana, musibah, wabak, penyakit. Allah melindungi kita, saudara-saudara kita, umat manusia di mana sahaja mereka berada daripada segala bentuk persengketaan, kezaliman, pengganasan, pembunuhan, permusuhan. Mudah-mudahan dunia ini kembali aman, damai, sejahtera, penuh dengan kesejahteraan bagi semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dikurniakan kesempatan sekali lagi meneruskan kuliah kita, masih lagi dalam memerhatikan apa yang Allah firmankan di dalam kitabnya Al-Quran mengenai Al-Quran. Ya, minggu lepas kita dah baca beberapa kumpulan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Isra. Antara yang kita baca kemarin, kita sampai pada ayat 45 dan 46 surah Al-Isra kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ayat 45 kemarin kita baca, bila dibacakan Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan seolah-olah ada tembok di antara mereka yang tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tembok itu? Ada dua maksud. Kita dah huraikan kemarin. Maksud pertama ialah apa yang Nabi baca, oleh kerana orang itu memang pilih tak nak beriman, pilih nak degil pada Tuhan, tak sampai ayat tu pada mereka. Tak ada beri kesan apa-apa pada mereka. Nak mendengar pun tak sudi, apatah lagi nak memikirkan. Jauh sekali untuk beriman, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ada tembok. Kemudian maksud yang kedua ialah apa sahaja yang orang yang memusuhi Nabi itu nak lakukan kejahatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pelihara. Seolah-olah juga ada tembok, ya. Ada yang rancang nak bunuh Nabi, ada yang rancang, kita lihat kemarin isterinya Abu Lahab kan, yang namanya Ummu Jamil kan, bila dah turun surah Tabbat yada Abi Lahab bin Watab, mengamuk dia, bawa batu besar nak hempap ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari-cari dekat dengan kawasan masjid di Mekah itu, ada waktu itu Sayyidina Abu Bakar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak jadi cerita, Allah adakan seolah-olah ada tembok. Ummu Jamil tak nampak Nabi kat situ, tapi boleh nampak Sayyidina Abu Bakar. Tanya dengan Abu Bakar, mana sahabatmu yang namanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam? Ya, tetapi begitulah Allah tutup pandangan matanya sampai tidak jadi niat jahat nak mencederakan, nak memudaratkan Nabi oleh Ummu Jamil itu. Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita katakan di antara maksud ayat ini yang boleh kita petik sesuai dengan apa yang kita bincangkan ialah apabila disebut ataupun dibacakan Al-Quran,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turut memelihara kita daripada segala keburukan dan kejahatan. Kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana bila dibacakan Quran oleh Nabi, Allah selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keburukan dan kejahatan orang lain, begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak pelik juga bahawa bila kita baca Quran, Quran itu kitab hidayah. Quran itu yang memberikan petunjuk, tetapi yang membuka pintu hati manusia ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan kitabnya tapi Allah, Tuhan itu sendiri. Maka bila kita sampaikan ayat kepada manusia, siapa pun mereka, kita harapkan mereka dapat kebaikan. Kalau mereka tak terima, jangan hampa, ya, jangan marah-marah, jangan membenci, sebab itu bukan tugas kita. Tugas kita sampaikan sudah, nak beriman tidak itu pilihan dia dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Insya-Allah hari ini saya baru post malam tadi nota untuk kuliah subuh kita. InsyaAllah hari ini kita sambung dengan beberapa potong ayat dalam surah Al-Isra lagi. Kita mula pada hari ini dengan ayat yang ke-60 yang bermula dengan kalimah wa idh qulna laka. Ada? Ya, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu ahata bin nas, meliputi manusia semuanya. Ahata, meliputi, ya, manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat. Ini satu perkara yang jangan kau lupa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah dah buat, yang suruh Nabi ingat, Allah itu telah meliputi semua manusia. Meliputi maknanya apa? Allah itu yang meliputi kita sebagai manusia ini pada ilmunya. Apa yang telah berlaku pada kita, apa yang sedang berlaku pada kita, apa yang akan berlaku pada kita, Allah tahu tak? Allah tahu. Jangan apa yang orang lain akan buat pada kita, apa yang kita nak buat pada orang lain, pada diri kita, pada keluarga kita, pada kehidupan kita. Yang kita dah buat, Allah tahu tak? Kita buat terang-terangan, Allah tahu. Yang kita sembunyikan pun Allah tahu. Yang kita buat hari ini pasti Allah tahu. Yang kita akan buat besok, yang kita sendiri pun tak tahu kita akan lakukan apa, Allah dah tahu dah. Allah meliputi segala manusia, semuanya dalam ilmunya. Kedua, Allah meliputi manusia semuanya dalam kekuasaannya. Kekuasaannya. Maknanya apa? Manusia ini tak ada satu orang pun yang boleh lari keluar daripada kekuasaan Allah. Tak boleh siapa lari. Kita ini kalau rasa kita nak buat jahat, tapi kita tak nak dapat azab daripada Allah, boleh kita cari satu tempat yang kita boleh buat sesuatu kejahatan yang kita tahu Allah tak redha, kita tahu Allah murka, tapi kita dapat lari daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Ada tempatnya? Tak ada. Mana saja kita pergi, apa saja keadaan kita, Allah yang berkuasa ke atas kita. Yang kita nak buat, kalau Allah kata jadi seperti mana yang kita niatkan, jadi tak? Jadi. Kalau apa yang kita nak buat, Allah kata tak naklah, aku tak nak kasih, aku tak izinkan berlaku apa yang dirancang untuk lakukan. Jadi tak perkara tersebut? Tak akan jadi. Sebab kita tidak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Ini dua yang paling utama. Ingat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia semua itu diliputi. Ada bahasa kataan lain tak mana diliputi? Allah meliputi manusia seluruhnya. Allah merangkumi, Allah apa ya?
Pukul rata semualah kalau bahasa kasar kita. Allah pukul rata semua. Tak boleh yang kecuali kata aku selamat, aku wali, keramat kata dia. Orang nak buatlah, tanggungjawab depan Allah. Aku kalau buat dosa pun bagi aku tak ada dosa sebab aku special di sisi Tuhan. Mana ada maksud special di sisi Tuhan? Mana ada manusia mengatakan dia tak perlu solat sebab tak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mengaku sebagai hamba Allah, mengaku Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Mana ada orang dapat keistimewaan yang seperti itu? Ya. Sebab itu kan ada para ulama sebahagiannya mengatakan, wahai insan, kalau engkau hendak melakukan dosa dan kemaksiatan tetapi tidak mahu diazab dibalas oleh Tuhan, maka carilah tempat lain daripada tempat yang Allah jadikan untuk kamu meneruskan kehidupan. Carilah langit lain selain daripada langit yang Allah jadikan sebagai untuk kamu teduhan. Carilah Tuhan lain yang kamu harapkan rezeki dan kurniaan. Tak boleh. Nak cari dunia kat mana? Nak cari langit yang mana? Nak cari Tuhan yang mana? Nak ambil rezeki yang lain selain rezeki Allah berikan pada kita, macam mana? Tak boleh. Maka kalau kita sedar tak mampu lari daripada ilmu dan kekuasaan Allah, maka tunduklah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan ayat ini dengan apa yang kita bincangkan sebelum ini, kalau kita lihat ialah sebelum ini kan kita baca ayat-ayatnya bahawa Nabi SAW itu ada masanya merasa hiba, merasa susah di hati melihat kaumnya, keluarganya, sahabat handainya, sebahagiannya itu tidak mahu beriman pada Allah. Kan Nabi rasa sedih ya, Nabi hiba. Dan kita lihat sebelum ni Allah dah turunkan beberapa ayat menenangkan hati Nabi. Ya, jangan risau, jangan membiarkan diri kamu itu sampai tersiksa merana. Jangan makan diri dengan apa yang kekufuran mereka pilih terhadapmu. Kan kita dah baca ayat-ayat itu ya. Baik. Jadi ayat ini menguatkan lagi. Allah nak mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo jalan terus. Dakwah terus. Sampaikan ayat Al-Quran, sampaikan terus. Mereka nak buat apa? Mereka nak rancang apa? Mereka nak terima ataupun tak terima, itu semua Allah tahu tak? Allah tahu. Dan apa yang mereka nak buat ke atas kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ada kuasa tak? Allah ada kuasa. Jangan bimbang, jalan terus. Allah akan pelihara engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini ayatnya, Allah kata sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi manusia seluruhnya. Ingat, jangan lupa ya. Maka begitu kita jadikan iktibar kepada diri kita sendiri, insya-Allah Allah ada dengan kita. Allah tahu apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Hari ini kita dapat ujian, hari ini kita rasa keperitan, mungkin hari ini ada kesusahan dalam hidup, ataupun mungkin esok lusa kita jangkakan kemungkinan hidup kita ada masalah. Sekarang ini dengan wabak makin teruk, satu dunia makin banyak. Kita harap-harap kemarin seminggu dua dah selesai dah. Saya pun dah rindu sangat nak salam tuan-tuan, nak peluk tuan-tuan. Masih belum boleh lagi pasal makin banyak pula. Semalam kat Singapura je berapa kes baru? 12. Negara jiran kita tiba-tiba satu hari sampai 15 kes baru. Negara-negara yang 2 minggu lepas tak ada, tiba-tiba sampai ratusan. Kita dah tak jadi second lagi dalam list. Kan? Yang lain dah motong kita dah. Iran, Korea Selatan, Germany, Italy. Allah. Ini akan menjejas ekonomi satu dunia. Pekerjaan akan terjejas. Akan ada sebahagian orang yang mungkin terpaksa dibuang kerja. Na'udzubillah. Tapi kita bimbang ini kalau berlaku, mungkin di antara kita ada yang akan terkena. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah meliputi semua itu pada kita. Allah tahu tak? Kalau berlaku apa-apa, Allah berkuasa tak? Kalau Allah yang tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang berkuasa, kita ni lemah. Kita mohon perlindungan daripada Allah. Daripada sekarang. Jangan terantuk baru nak tengadah. Jangan. Daripada sekarang. Kuatkan ikatan kita dengan Allah. Al-Quran jadi pegangan kita. Tali ikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan terus. Ingat, Allah meliputi segala manusia. Sambung. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu itu melainkan sebagai ujian bagi manusia.
Wa ma arainaka wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka. Dan kami tidak jadikan ar-ru'ya. Kami tidak jadikan ar-ru'ya. Wa ma ja'alna apa itu? Ar-ru'ya. Betul. Ini ru'ya bukan ru'ya nampak ataupun kira anak bulan kan nampak anak bulan ya. Ini lain nanti insya-Allah kita huraikan. Araina laka. Arainaka ha. Arainaka. Nah, ka illa fitnatan dan linnas. Okey. Lihat ya. Dan tidak ja'alna kami jadikan ar-ru'ya. Saya letakkan apa ni antara inverted commas ya, ar-ru'ya. Dan kami tidak jadikan mimpi yang kami nampakkan ataupun tunjukkan, perlihatkan, kami perlihatkan kepada. Boleh tuan-tuan pagi-pagi tengok sikit, saya ingat kepala kita tak masalah ya. Kecuali illa fitnah, sebagai fitnah linnas, kepada manusia. Okay. Allah kata dalam ayat ni, ada mimpi yang kami tunjukkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mimpi ini kami jadikan semata-mata sebagai fitnah kepada manusia. Mimpi apa ni agak-agak tuan-tuan sekalian? Mimpi apa ni? Kalau kita buka kitab tafsir, kita akan dapat cluenya. Saya kasih clue. Ayat ni surah apa? Surah apa? Isra. Kalau tuan-tuan baca ayat pertama surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan dalam peristiwa Isra Nabi SAW daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, ayat ini kaitan dengan itu. Ya. Jadi kat sini maksud yang Allah tunjukkan pada Nabi sesuatu itu peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ingat ya? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, apa yang Allah tunjukkan pada Nabi SAW? Sepatutnya peristiwa yang begitu hebat, yang tidak boleh, yang tidak pernah dan tidak akan pernah dilalui oleh manusia siapapun yang lain. Hanya kepada Nabi SAW Allah anugerahkan keistimewaan itu. Out of this world, memang tak boleh tergambar hebatnya, istimewanya peristiwa itu. Patutnya peristiwa itu bila diberikan pada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita sebagai manusia, kepada umatnya, itu menjadikan kita apa? Semakin yakin dengan kuasa Allah, semakin terpegun dan kagum dengan kehebatan Allah, semakin tunduk kepada keagungan Allah, semakin percaya bahawa inilah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tapi masalahnya seperti mana kemarin, Quran patutnya dibacakan kan melembutkan hati. Quran dibacakan patut berikan hidayah. Tapi bagi sebahagian orang makin dibaca makin dia tak dapat apa-apa, ya kan? Begitu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bagi sebahagian manusia dia malah jadi apa tuan-tuan? Jadi fitnah.
bukan jadi hidayah, bukan jadi barakah, tak ada rahmah, malah jadi fitnah. Dan kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dah lepas waktu malam perjalanan, besok siangnya Nabi terangkan kepada penduduk-penduduk Mekah. Nabi panggil, mari ada cerita aku nak sampaikan. Ya, dalam sebuah riwayat mengatakan Abu Jahal yang panggil. Sebab pada waktu pagi Abu Jahal datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, "Ya Muhammad, hari ada cerita apa baru?" Suka usik Nabi, nak mempermainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ada wahai Abu Jahal. Malam tadi aku jalan dalam satu perjalanan daripada Mekah Masjidil Haram ini sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian malam tadi juga sebelum subuh aku dah balik Mekah." Abu Jahal kata, "Kau dah gila betul." Kata. Ya, jadi Abu Jahal panggil orang Mekah, "Mari wahai orang Mekah, mari kawan kita ni, member kita ni ada cerita baru, tak masuk di akal, nak dengar." Itu dalam satu riwayat. Nak jadi cerita bila disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang telah dilaluinya, apa yang berlaku tuan-tuan? Yang memang tidak mahu beriman semakin mencela dan menghina Nabi. Sebahagian yang telah sebelum itu masuk Islam pun kita tahu ceritanya, sebahagian daripada mereka kembali murtad pasal tak boleh terima cerita Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita perhatikan begitu, Allah yang tentukan. Kita nak tunjukkan begitu tuan-tuan ya. Matahari itu terang tak? Terang. Sumber cahaya kita dalam kehidupan di atas muka bumi itulah matahari. Kalau bumi ini berpusing menghadap membelakangkan matahari, gelap jadi malam. Pasal matahari tak ada, matahari sebelah sana. Ya kan? Itu pun adalah sedikit cahayanya pergi kat bulan, bulan pantul jadi cermin. Ada malam-malam tertentu rasa terang sikit daripada malam-malam yang lain, ya kan? Pasal ada pantulan cahaya macam cermin itu daripada bulan. Tapi matahari itu sumber cahaya kita. Tapi tuan-tuan, terangnya matahari itu terlalu terang. Sampaikan kita Allah kasih mata, kita boleh tengok direct di matahari tak? Tak boleh tahan, terang sangat, terlalu terang. Tapi tuan-tuan, ada orang kita tunjukkan matahari depan mata dia, pada dia gelap. Ada orang kita tunjukkan matahari sana, tunjukkan depan mata dia, pada dia gelap. Orang yang macam mana tuan-tuan? Orang yang matanya tak nampak. Memang Allah jadikan dia buta sebagai contoh. Buta sejak lahir ataupun buta kerana penyakit. Bila mata itu sudah rosak ataupun mata tidak dapat berfungsi seperti mana sedia kala, maka benda yang paling terang sekalipun pada dia gelap. Quran itu kitab penuh dengan cahaya, cahaya Allah. Paling terang sekali kitab Al-Quran itu. Kalau manusia pilih untuk tidak beriman, tak akan beriman. Begitu dengan Isra Mi'raj, macam-macam bukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sampai sana. Orang Mekah semua tahu. Bila balik ditanya, ada orang pernah pergi ke Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Tanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau betul kau sampai sana malam tadilah, cuba cerita bentuknya macam mana, tiangnya macam mana, bangunan dia macam mana, kawasannya macam mana." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab betul dah sampai sana pada satu malam, Nabi ceritakan. Tempatnya begini, ada batu ini, ada bangunan ini, ada tembok ini, ada tiangnya begini, berapa banyak tiang yang ada, betul semua tuan-tuan. Malah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik ke Mekah, itu tengah-tengah jalan terserempak bertemu dengan satu rombongan perniagaan daripada tempat mana tah nak balik perjalanan nak sampai ke Mekah. Nabi bertemu dengan orang-orang yang ada kat situ. Tapi Nabi terus jalan dulu, ya kan? Nabi tak tunggu rombongan, tak naik unta sama-sama, tak naik kuda sama-sama. Dah sampai Mekah dulu Nabi cerita. Lepas berapa hari rombongan tu balik sampai Mekah. Orang Mekah tanya, apa berlaku dalam perjalanan? Kok ada Muhammad kat sini? Sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa dalam perjalanan, tuan-tuan. Macam-macam bukti menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam kita kata, bukti terang macam mana pun, kalau hati dah gelap, hati tak nak dibuka, hati dah menolak, jadi apa? Jadi fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Bukan fitnah makna cakap benda tak benar tentang seseorang, itu fitnah lain. Itu fitnah juga, tapi fitnah kat sini maknanya balak. Balak, ujian, musibah.
bagi sebahagian orang, ya. Dah nak masuk Islam, ada yang dah Islam, sebelum itu sampai murtad, kembali kepada agama yang lama. Baik. Kenapa saya letak gini tuan-tuan? Mimpi. Lihat ya. Kenapa dalam terjemahan yang biasa ada disebut mimpi? Sebab perkataan ru'ya dalam bahasa Arab ini daripada perkataan ro'a. Ro'a nampak ataupun melihat. See, ya, ro'a. Daripada perkataan ro'a datang banyak pecahan dia. Salah satu daripada pecahan ro'a ialah ru'ya. Dalam bahasa Arab biasanya kalau perkataan ru'ya ialah nampak dalam mimpi. Mimpi itu ru'ya. Okey, dari segi bahasa ya. Mimpi dalam bahasa Arab ru'ya. Kalau yang tengok anak bulan, nampak anak bulan tu lain, itu ru'yah. Juga daripada kata dasar yang sama, itu ru'yah. Nampak? Tak marbutah. Ini ru'ya alif, mimpi. Ada orang dia confuse. Kita cakap pasal ru'ya anak bulan, dia cakap pasal ruqyah. Bunyi lebih kurang sama, kalau lidah tempe tak ada beza. Ruqyah. Apa nama ruqyah? Ini rawatan ruqyah dengan bacaan Al-Quran. Orang kena sampuk ke, orang kena kacau jin ke, ya kan? Datang jembalang mambang tanah, mambang air, nak halau pakai ruqyah. Ini maknanya rawatan, gunakan Quran ataupun apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ruqyah. Kalau ru'yah nampak anak bulan. Yang kita cakap sekarang ru'ya. Ru'ya asal makna mimpi. Ya, baik. Tapi persoalannya, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dalam mimpi Nabi ke betul-betul physically zat Nabi sendiri personally memang berlaku? Kalau orang kata, Ustaz, malam tadi sekejap saya dah sampai London lah, pagi dah balik. Orang biasa, bukan Nabi SAW, bukan Ustaz Patris. Katalah Ustaz Patris cakap macam tu. Tuan-tuan, malam tadi saya dah sampai London sekejap. Lepas tu balik ni subuh datang solat, kuliah kat sini. Tuan-tuan akan anggap saya pergi nampak kat sana tu pergi betul-betul ke pergi apa tuan-tuan? Mimpi. Ustaz Patris mimpi kok cerita kat orang. Aku lagi mimpi tadi malam 3 negara aku pergilah. Ya kan? Mimpi macam-macam boleh berlaku, betul tak? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, para ulama bincangkan. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku betul-betul dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mimpi. Bukan mimpi. Ayat ini jadi dalil, tuan-tuan. Ayat ini jadi dalil. Ya. Allah kata apa? Yang berlaku itu yang Allah dah tunjukkan, Allah nampakkan, Allah perlihatkan, Allah pamerkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya jadi apa bagi sebagian manusia? Jadi fitnah kan? Jadi fitnah kan? Jadi ujian yang menimbulkan musibah bagi sebagian orang sebab mereka gugurkan iman mereka sebelum itu. Jadi fitnah. Kalaulah Isra Mi'raj ialah satu perjalanan yang Nabi nampak semasa tidur dalam mimpi, jadi fitnah tak tuan-tuan? Jadi fitnah tak? Tak. Fakta sejarahnya ialah sampaikan yang Islam pun makin sebahagiannya murtad. Yang memang tak nak beriman orang Quraisy makin kuat memperlekehkan Nabi, makin kuat mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah. Kalau fitnah takkan mimpi. Orang mimpi pergi mana pun, nampak apa pun, melalui apa pun. Ada orang mimpi dah masuk kubur mati, tuan-tuan. Ada orang mimpi masuk neraka. Ada orang mimpi dah jumpa bidadari dalam syurga. Mimpi. Ya kan? Kalau mimpi tak akan jadi fitnah. Nah, ayat ini menunjukkan bahawa ru'ya kat sini bukan mimpi dalam erti kata mimpi yang biasa. Sebab itu dalam terjemahan dia tulis mimpi. Sebab perkataannya ru'ya. Tapi kalau tuan-tuan lihat pada huraiannya, ini bukan mimpi-mimpi dalam tidur, tak. Ini bahasa kiasan.
Mimpi ini bahasa kiasan. Kenapa digunakan perkataan mimpi? Padahal bukan mimpi, it's a true personal physical experience. Kenapa dinamakan mimpi? Apa kiasannya? Pertama, sebab apa yang berlaku peristiwa itu berlaku pada Nabi pada waktu malam. Satu. Sebab biasa waktu malam itu dikaitkan dengan waktu tidur. Tidur itu berlakunya mimpi. Orang kata mimpi itu biasa pada waktu malam. Nampak tak? Isra' Mi'raj berlaku dalam satu malam. Kedua, yang dilihat oleh Nabi SAW itu macam-macam. Macam-macam. Yang lihat sepanjang perjalanan, pemandangannya yang berada di Al-Masjidil Aqsa, berlaku peristiwa kat sana, Nabi itu dibedah dadanya, kemudian solat jamaah dengan para nabi-nabi sebelum itu, solat jamaah sama-sama, kemudian teruskan perjalanan, naik daripada satu lapisan langit ke satu lapisan langit, sampai terima ibadat solat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dalam perjalanan itu Nabi menyampaikan juga, Nabi ditunjukkan oleh Allah bayangan gambaran orang dalam syurga, macam mana nikmat-nikmatnya, bayangan gambaran orang dapat siksa dalam neraka, apa dosa-dosa mereka dulu waktu hidup kat dunia. Nah, macam-macam Nabi nampak dalam tempoh yang singkat. Nampak tuan-tuan? Dalam tempoh yang singkat. Pengalaman itu berlaku hanya pada waktu satu malam sahaja. Seolah-olah satu mimpi. Sebab mimpi itu manusia ini dia boleh nampak macam-macam, pelbagai rupa, tempat pergi macam-macam tempat, hanya dalam waktu satu tidur sahaja tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang kita pelik mimpi, aku mimpi mula-mula ziarah kubur mak aku. Balik daripada kubur kau jumpa bapak kat rumah. Padahal bapak dah meninggal dulu sebelum mak. Tak? Jadi masa kita pun jumpa kubur mak. Balik rumah boleh berbual dengan bapak, pada bapak dah meninggal dulu. Lepas tu keluar rumah, balik naik bas jumpa cucu aku pula. Bila masa aku ada cucu? Macam-macam kan? Semua hanya dalam tempoh waktu yang singkat masa kita tidur. Nah, kerana Isra' Mi'raj berlaku pada waktu malam, dan banyak yang Nabi lalui, banyak yang dibuka penglihatannya kepada Nabi SAW, semuanya pantas berlaku, maka Allah gunakanlah perkataan apa tuan-tuan? Ar-ru'ya. Ini kiasan. Dan apa yang telah kami tunjukkan kepadamu ya Muhammad SAW, yang seolah-olah bagaikan mimpi bagi manusia biasa. Ya kan? Seolah-olah bagaikan mimpi bagi orang biasa, kami jadikan itu akhirnya hanyalah sebagai fitnah bagi manusia. Nampak tuan-tuan? So sudahlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan risau sangat, jalan terus, sampaikan aja apa yang berlaku, cerita, tak payah sembunyi-sembunyi, tak payah nak selindung-selindung. Orang faham, terima, alhamdulillah. Tak, sudah jalan terus, itu fitnah bagi sebahagian manusia. Jelas ni? Ya. Sambungan ayat itu, firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan begitu juga cerita tentang syajarah mal'unah. Apa makna syajarah tuan-tuan? Pohon mal'unah yang dilaknat. Ada pohon yang dilaknat ya. Di dalam Al-Quran ceritanya, dilaknat makna yang terkutuk lah. Dalam Al-Quran ini satu ayat, ada ayat yang lain juga menceritakan dalam neraka itu nanti akan ada satu pohon, akarnya itu tertanam di dasar neraka. Dia akan tumbuh, cabangnya ke atas itu bagaikan kepala syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala ya, bagaikan kepala syaitan. Dalam ayat yang lain mengatakan pokok itu namanya pokok zakum. Zakum ya. Okey, ini dah habis ya Isra' Mi'raj. Sekarang kita dah bulan Rajab kan? Bulan Rajab kita biasa kita kaitkan dengan peristiwa apa? Isra' Mi'raj kan? Mudah-mudahan Allah berkati bulan Rajab ini untuk kita. Allah menjauhkan hati kita daripada menjadi hati yang lalai, hati yang tidak perasan, tak sedar apa yang berlaku dalam kehidupan, masa yang berlalu dengan pantas.
dah Rajab, Muslim Isra Mi'raj, tak lama lagi datang Sya'ban, persiapan nak sambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Baik, ceritanya ada dalam neraka itu satu pohon yang namanya zakum. Zakum. Kata Allah, pohon itu pohon yang tercela. Ya, wasyajaratal mal'unata fil Quran. Pohon tercela dalam Quran. Bukan pokok tu tercela ada dalam Quran, tidak. Ceritanya ada dalam Quran. Tapi pokok itu wujud di mana? Nanti dalam neraka. Ceritanya sekarang disebut dalam Quran. Kenapa Allah sebut begini? Allah nak kata seperti mana peristiwa Isra Mi'raj ni yang begini hebat, malah sebaliknya bagi sebagian orang jadi benda tak baik, makin jauh daripada Allah. Begitu juga bila Allah sebut tentang zakum, pohon ini, Allah sebenarnya nak kita ini jadi gerun. Ingat, kita hidup kalau tak betul-betul taat dengan Allah, nanti kita masuk neraka. Neraka itu macam mana keadaannya? Allah cerita serba sedikit. Antaranya Allah kata ada pokok zakum, terlaknat pokok ini. Dimakan makin rosak perut kita, rasanya tak boleh ditelan tapi dipaksa makan, baunya terlalu busuk. Tengok rupanya pokok itu saja dah menggerunkan kita, seolah-olah nampak kepala syaitan. Akarnya itu di dasar neraka, subhanallah. Jadi Allah cerita benda macam gini patutnya buat kita ni insaf, takut. Janganlah aku nampak pokok, jumpa pokok zakum sampai dipaksa telan daripada pohon zakum yang terlalu busuk, terlalu tak boleh ditelan, tak boleh diterima oleh tekak kita. Makin makan makin pecah perut kita. Takut kita. Kita kat dunia sahaja. Kat dunia sahaja. Kadang-kadang ada pokok kita takut, betul tak? Baru kat dunia tu. Lalu tak nak pokok beringin kat situ. Pokok namanya sedap, pokok beringin. Tapi kok jadi tempat yang kita takut, tuan-tuan ya. Kalau duduk kampung dulu lagi, ya ilaha illallah, macam-macam. Kalau berjalan waktu malam, ini tempatnya jangan ni, pokok-pokok ni, kawasan semak-semak ni ada dia punya ni. Jalan sana jauh sikit tak apa, balik pada surau ke apa, balik masjid jalan jauh. Ini tempat pokok-pokok ni tak bagus, Allah. Tapi kena lalu juga budak-budak nak pergi ngaji ke lepas maghrib ke, balik ngaji lepas isyak ke. Kena baca wirid dulu nak lalu tempat tu. Baca dia punya doa dia, ya. Datuk, nenek, cucu tumpang lalu. Baru berani jalan tu pun jalan, tak nak tengok kiri kanan. Pasal apa? Tengok pokok tu dah takut dah. Tengok daunnya dah nampak kepala kambing lah, nampak bentuk apalah, ya kan? Innalillah. Itu baru kat dunia. Bayangkan, cubalah kita didik hati kita rasa takut dengan neraka dan gerun sampai kita tak berani langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya itu pokok zakum. Tetapi tuan-tuan, bila disampaikan ayat cerita dalam Al-Quran ada pokok zakum, ada pokok yang tercela dalam neraka, itu malah dijadikan bahan sendaan. Orang-orang Mekah, terutama sekali Abu Jahal, kita baca ada riwayatnya, Abu Jahal sampai mempermainkan, mengatakan, kau tengok kawan kita seorang ni, kata dia yang cakap, itu nanti bila kita dah lepas mati, kalau kita hidup tak nak ikut cakap dia, tak nak ikut sembah Tuhan dia, kita masuk tempat namanya neraka. Dia juga yang cakap, dalam neraka itu penuh dengan api, siapa masuk terbakar, hangus, hidup balik, bakar lagi. Lah, tempat yang panas macam gitu kok boleh tumbuh pokok? Mana masuk akal, kata dia. Betul ke tak betul ni kawan kita ni? Itu bahan sendaan, penghinaan, permainan dituturkan oleh Abu Jahal. Ya? Mana betul ke? Jadi mana yang betul? Neraka itu tempat api ke? Bukan. Kalau tempat api panas takkan boleh tumbuh pokok. Ada pokok pula, dia punya akar dia kat dasar neraka lagi. Kemudian dia kata, kalau nak tahu zakum tu itu apa? Pada kita zakum tu makanan yang sedap. Dia pun suruh pembantu dia siapkan satu makanan, ada kurma, ada minyak sapi, diletak manisan, dibuat entah macam mana, dihidangkan. Nah, makan. Inilah zakum. Makan. Buat apa nak takut dengan zakum? Begitu sekali tuan-tuan. Perkataan zakum dijadikan permainan.
Malah dia kata ini patut zakum, nikmati, jangan takut dengan zakum, tak ada neraka, jangan ikut cakap dia. Subhanallah. Sebab itu Allah kata, benda yang bagi orang beriman datangkan keinsafan. Tapi bagi orang yang tidak mahu tunduk mencari kebenaran, tak ada faedahnya. Malah sebaliknya berlaku menjadi sesuatu yang dinamakan sebagai fitnah bagi manusia yang tidak mahu beriman. Ya, mudah Allah pelihara kita. Jadi kalau kita lihat, itulah sifat Al-Quran. Ciri Al-Quran. Ciri Al-Quran ialah dia mengandungi khabar berita yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh Nabi sampaikan. Pada kita sampai Quran itulah yang Nabi sampaikan. Kita terima. Mudah-mudahan jadi keinsafan. Tapi ciri Al-Quran juga ialah Quran itu tidak beri hidayah. Quran itu tidak menjamin orang mendengarnya akan beriman. Quran itu tidak ada jaminan sebab Quran itu bukan Tuhan. Itu firman Tuhan, itu wahyu Tuhan. Quran bukan Tuhan. Maka sebab itu Quran itu tidak akan membuat manusia pasti akan beriman, tidak. Tapi kalau manusia sendiri sudi meratap Al-Quran, mendengar Quran, cuba nak mencari jawapan bagi persoalan hidupnya dan keinsanannya sebagai hamba Tuhan, insya-Allah Quran itu akan membantu. Jadi sebab Allah buka hatinya, Allah lembutkan dada dan jiwanya. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, ya. Maka sebab itu juga tuan-tuan, kita nak jadikan Quran pegangan, jadikan Quran pegangan betul-betul. Tapi jangan kita sombong bila kita rasa kita ini dah menguasai Al-Quran, kita dah jadi ahli Quran. Konon-konon kalau orang ada masalah, kita kasih Quran, mesti garanti selesai masalah. Kita bacakan Quran, mesti baik daripada segala gangguan. Belum pasti. Yang tentukan siapa? Allah. Yakin dengan Allah. Ya, ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung. Kemudian penutupnya, wa nukhawwifuhum, dan kami ini sebenarnya menakut-nakutkan mereka. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira, tetapi sebaliknya yang demikian itu hanyalah menambah sahaja kedurhakaan mereka sebesar-besarnya. Makin diceritakan makin derhaka, makin nak takutkan tentang neraka, makin mereka itu jauh daripada Allah sampai ditimpakan murka. Lalu apa pilihan kita? Pilih. Kita nak jadi orang yang dapat manfaat daripada Quran ke ataupun sebaliknya. Baik, itu selesai ayat 60 ya, jelas. Jadi kita nampak kaitannya ayat itu dengan ayat-ayat sebelum ini, ceritanya bagaimana. Nah, kita sambung sekarang bahagian kumpulan ayat yang ke-15. Wah, dah 15 kumpulan ayat. Kita berapa bulan dah kita kuliah? Daripada bulan Januari, dah 2 bulan. Dapat 15 ayat ataupun 15 kumpulan ayat. Ini laju ke lambat? Okey, pelan-pelan. Okey, terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Ayat 78, 79, 80, 81 dan 82. Firman Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud aqimis salah. Apa makna aqimis salah? Dirikan salat. Waktu-waktu salat itu daripada waktu bila sampai bila? Kata Allah, liduluki syamsi.
Mula daripada tergelincirnya matahari. Duluk. Kalau dalam kitab-kitab fikih bahasa Arab disebut zawal. Zawal itu biasa kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan tergelincir. Liduluki syamsi ataupun zawali syamsi, mula daripada waktu tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil laili, sampailah ke waktu gelapnya malam. Al-lail, malam. Ghasaq, gelap, gelitanya malam. Baik. Pertama, tergelincir matahari itu macam mana tuan-tuan? Apa makna tergelincir matahari? Ini kalau orang belajar kitab fikih lama dengan ustaz-ustaz lama, dia tahu apa makna tergelincir. Saya dah sepanjang dulu jadi mufti, antara tugas saya ialah saya diwakilkan oleh jawatan kuasa fatwa untuk interview bakal-bakal calon imam di masjid-masjid. Ya, jadi kebanyakan imam yang sekarang bertugas di masjid saya interview sepanjang 9 tahun yang lalu. Tak dapat 100%, tapi dapatlah ramai juga. Sebahagian yang diinterview ini, antara soalan saya tanya ialah cuba terangkan waktu-waktu solat. Zuhur apa, asar apa. Saya tak nak pukul berapa, saya tak nak. Zuhur pukul 1 suku ustaz, tak pakai. Cerita zuhur masuk tu bila, ikut matahari ataupun bulan. Perkataan tergelincir matahari, sebahagian imam-imam kita tak dapat nak terangkan apa makna tergelincir matahari. Sampaikan ada sebagian ustaz-ustaz yang muda-muda, ustaz muda-muda ni yang bayar anak-anak saya, perkataan tergelincir matahari tu mereka tak belajar kat sekolah. Sebab belajar kalau di madrasah pakai bahasa Arab, daripada primary belajar fikih dalam bahasa Arab dah. Ya, kita yang dulu belajar kitab Jawi, kita tahu perkataan tergelincir matahari. Ayo, yang veteran-veteran ni, apa makna tergelincir matahari? Tergelincir kan terpelecok ustaz. Macam mana matahari boleh terpelecok? Kakinya tak ada. Orang ono sikile, kok boleh terpelecok, tergelincir? Kata orang Jawa. Tergelincir matahari apa tuan-tuan? Bukan terbenam. Terbenam lain. Terbenam lain. Terbenam tu sunset, dah masuk. Ini tergelincir matahari. Ayo, macam mana? Apa yang tergelincir? Yalah, saya tahu belum sarapan, semua lapar. Tapi kok tenung saya macam tu, tembus tau tuan-tuan mata saya nanti. Tergelincir apa? Matahari terbit, naik pada waktu fajar. Itu daripada arah mana? Timur. Okey, baik. Dia naik. Sambil dia naik tu bayang-bayang makin pendek kan? Naik mataharinya, terus tegak. Matahari kalau tegak betul atas kepala, itu bayang-bayang tak ada. Betul? If you stick a straight pole standing, when the sun is directly in the middle of the sky, in the middle of the day, dia tak ada shadow pun. Tu tiangnya punya bayang-bayang kat bawah tepat, tak ada bayang-bayang. Nah, bila lepas tengah hari itu, dia akan mula bergerak ke arah barat. Nampak tuan-tuan? Bila mula bergerak ke arah barat, bayang-bayang mula keluar. Tapi dah arah sini pula. Tadi pada arah sana, betul tak? Sekarang bila bergerak ke sini, bayang-bayang mula keluar ke sebelah sini. Bila dia bergerak sahaja dan keluar bayang-bayang sedikit sahaja, itu namanya matahari tergelincir. Nampak? Itulah waktu dulu kisyamsi dalam ayat ini. Matahari tergelincir maknanya apa? Apabila matahari mula bergerak ke arah barat setelah dia berada tepat di tengah hari. Bila keluar mula bayang-bayang, maka itulah maknanya matahari tergelincir. Itu solat apa? Zuhur. Zuhur. Zuhur bukan waktu tegak matahari di atas kepala, tak. Kalau tengah tegak betul belum masuk zuhur. Bila dah tergelincir, terpelecok, terpeleot sikit, ya, keluar sikit dia punya apa ni bayang-bayang, barulah masuk waktu zuhur, ya. Jadi kata Allah, aqimis salah liduluki syamsi, maka dirikanlah salat mula daripada tergelincirnya matahari sampai bila? Ila ghasaqil lail, sampai malam gelap. Malam gelap waktu salat apa tuan-tuan? Malam gelap Isya. Kalau maghrib dah malam belum?
Maghrib dah malam tapi belum gelap. Maghrib itu dah termasuk malam. Ya, bukan siang lagi sebab matahari dah tenggelam, tapi belum gelap. Sebab apa? Sebab masih nampak di langit itu cahaya kemerah-merahan, ya kan? Once the sun set down, there's still kita kata red clouds ataupun red lights di langit. Itu masih maghrib. Maghrib habis bila? Bila kemerah-merahan tu dah tukar jadi gelap semua sekali. Dah tak ada tanda merah lagi di langit. Itu namanya masuk waktu Isya. Ayat ni kata daripada mula tergelincir matahari Zuhur sampai malam gelap Isya. Berapa solat ada waktu itu? Berapa solat dah? Daripada tergelincir matahari sampai gelap malam ada berapa banyak solat? 4. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Okey. Subuh tak payah. Subuh macam mana? Cuba baca lagi. Aqimis salata, dirikanlah salat, liduluki syamsi, sejak daripada matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai malam gelap, wa qur'anal fajri, dan Quran fajar. Quran fajar. Habis solat subuh mana? Allah kata dirikan solat daripada tergelincir matahari waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Tu kata Allah bila malam dah gelap, itu dirikan solat. Wa Quran al-fajar, dan Quran waktu fajar. Ustaz, ini apa maksud dia ni? Maknanya kalau zuhur kena solat wajib, asar wajib solat, maghrib wajib solat, isya wajib solat, sebab Allah kata aqimis solat, dirikan solat. Tapi subuh tak solat boleh Ustaz, baca Quran aja sikit je lah. Wa Quran al-fajri kata Allah. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Pakai Quran ni dalil ni. Wa Quran al-fajr, Quran fajar. Fajar tak payah solat. Nak solat, solatlah. Suka hati awak. Saya tak nak solat, saya baca Quran aja cukup. Berapa juz baca? Alah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, 3 ayat dah cukup. Quran juga cukup tuan-tuan. Lihat tuan-tuan ya. Ini salah satu lagi penggunaan perkataan Quran dalam kitab Al-Quran. Kenapa Allah buat bahasa-bahasa ni kadang-kadang memelikkan kita, membingungkan kita, tak clear, tak direct? Sebab Allah yang arkiteknya, Allah yang mengarangnya. Ini firman Allah, wahyu Allah. Allah nak cakap macam mana terpulang pada Allah, tapi tidak sia-sia. Sebab setiap yang Allah pilih itu untuk kita berfikir, untuk kita merenung, untuk kita memahami bahawa ini bukan kitab manusia, bukan karangan sesiapa, tetapi kitab Rabbil Alamin. Sebab itu bahasa dia yang buat kita tak habis berfikir. Allah kata apa? Wa Qur'anal Fajr. Wa Qur'anal Fajr. Baik. Dalam ayat ini perkataan Quran ini bukan makna Quran. Saya ulang lagi sekali. Dalam ayat ini, ayat berapa tadi? 60 berapa? 68 68. Surah Al-Isra, perkataan Quran Al-Fajri. Quran di sini kalimatnya bukan makna Quran, kitab yang Allah wahyukan. Tapi Quran di sini maknanya apa? Dalam terjemahan tuan-tuan ada? Dan ada tak? Apa dalam terjemahan tuan-tuan? Atau yang saya tulis? Saya datangkan. Laksanakan solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Quran Al-Fajr maknanya solat subuh. Fajar ni subuh lah. Fajar maknanya subuh ya. Jangan pelik. Bukan fajar waktu lain. Sebab itu dalam sebahagian negara, bila kita kata solat subuh, dia tak faham. Dia biasa guna solat fajar. Ya, kalau kita Nusantara Melayu ni kita kata solat subuh, tapi negara lain, brother, what's the time for solat subuh? What solat subuh? Sebagian negara tak tahu, sebab dia biasa guna perkataan fajar. Dia fajar subuh. Tapi perkataan Quran di sini bukan makna Quran, tapi maknanya solat.
Apa dalilnya? Dalilnya ialah pangkal ayat wa aqimis solah, dan dirikanlah solat. Dalilnya tafsir ayat ini kita dapat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi yang sahih menceritakan tentang solat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam 5 waktu. Ulama umat Islam sepakat daripada dulu sampai sekarang, solat wajib sehari semalam 5 waktu, bukan 4. Dalilnya hadis banyak sahih. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ataupun fajar. Bila Allah kata pada pangkal ayat wa aqimis solah, dirikan solat, perintah daripada Allah. Allah kata daripada tergelincir matahari sampai waktu malam gelap, itu baru 4. Bermakna bila sambung dengan wa Quran al-fajr, Quran ini maknanya salat fajar. Apa tuan-tuan? Makanya bila baca Quran nak faham makna, jangan pandai-pandai tengok dictionary saja. Lagi tak Google Translator. Ayat Quran type, dah pandai type Arab, ada Arabic keyword, type ayat Quran, tengok translation Google English. Oh, maknanya gini-gini. Sesat lagi menyesatkan tuan-tuan, naudzubillah. Benda macam gini dia tak boleh tengok perkataan terus kita terjemah. Ya, bunyinya Quran. Ya, tulisannya ejaannya Quran. Maknanya bukan Quran. Sebab dia tak boleh masuk dalam kepala kita. Apa makna Quran al-Fajr? Apa makna Quran al-Fajr? Ni sebagai satu frasa, as a phrase, as a term, sebagai satu istilah. Mana ada Quran al-Fajr? Tak ada dalam Islam. Quran lah. Ada Quran maghrib, Quran subuh, Quran zuhur. Tak ada. Jadi bila digabungkan Quran al-Fajr, ada makna lain. Apa maknanya? Kita tengok pangkal ayat cerita pasal apa. Sebelum perkataan ini sebut waktu apa, ketinggalan solat apa, hadisnya sebut apa. Nampak tuan-tuan? Sebab itu diterjemahkan. Dan dalam terjemahan yang kita baca itu tidak salah. Tak salah terjemahan. Sebab terjemahan itu ialah menterjemahkan maksud yang sebenar, bukan perkataan asalnya. Nampak tuan-tuan? Ya wa Quran al-Fajr. Kenapa dinamakan Quran salat fajar ini? Sebab diharapkan satunya sembahyang subuh ataupun sembahyang fajar bacaannya kuat. Walaupun maghrib baca kuat, walaupun isyak baca kuat, tapi lain dengan subuh baca kuat. Sebab apa? Sebab waktu subuh tu matahari belum naik, suasana asalnya itu suasana masih senyap sunyi. Kalau maghrib masih bising-bising lagi. Jangan kata sekarang hidup zaman moden, cosmopolitan, abad ke-21. Tidak, zaman Nabi SAW bila masuk maghrib masih orang masih hidupnya masih celik, masih buka mata, belum tidur. Cerita daripada siang masih bawa cerita balik ke rumah. Siang sibuk kerja, jumpa orang, pergi masjid dan sebagainya. Maghrib masih jumpa orang, masjid tu masih bising keadaan hidup. Kat rumah anak-anak masih main-main, masih nak bercerita dengan isteri. Sampai waktu isyak pukul 8.30 lebih kurang, itu masih waktu bercerita, masih waktu ada suara. Tapi bila bangun pagi subuh tuan-tuan, orang Arab dulu sebelum datang Islam itu tak ada namanya bangun waktu sebelum terbit matahari. Seperti mana mula didatangkan oleh Nabi SAW, bangun untuk solat sebelum terbit matahari. Waktu terbit fajar lagi sudah disuruh solat. Waktu itu manusia kebanyakannya masih tidur, dunia masih sunyi, kehidupan belum bermulalah untuk hari itu. Solat subuh disuruh baca kuat tuan-tuan. Nampak tak? Jadi kedengaran Qurannya itu lain suasananya. Sebab itu kalau kita lihat para ulama bila atur bacaan-bacaan dalam solat, ya, ada yang berdasarkan hadis, tapi ada yang berdasarkan pengalaman yang dipilih oleh para ulama. Mereka mengatakan sebaik-baiknya solat subuh baca ayat yang agak panjang sedikit dibandingkan dengan solat maghrib ataupun isyak. Subuh yang panjang lebih sedikit. Kalau maghrib biar pendek, sebab maghrib itu waktunya ringkas, ya kan? Daripada mula tenggelam matahari sampai hilang merah di langit itu tak lama. Isyak panjang sedikit daripada waktu solat maghrib. Tapi yang subuh kalau boleh panjangkan lagi sikit daripada pilihan surah kita waktu subuh. Itu Pak Imam baca tadi, surah At-Tin. Ya Pak Imam ya?
kan, surah At-Tin dengan surah Zalzalah. Okeylah, panjang juga. Tapi tak perlulah baca Yasin subuh. Nanti takut bila sujud imam bangun seorang, orang lain belum tak boleh bangun. Pasal masih ngantuk lagi, dah baca Yasin. Wa Qur'an al-Fajar. Sebab itu solat fajar diistilahkan dalam ayat ini wa Qur'an al-Fajar. Nampak tuan-tuan? Jangan kelang kabut bila dalam solat fajar kita. Baik. Jadi kita dapat satu ciri Quran. Satu ciri Quran maknanya apa? Tak semua perkataan Quran maknanya Quran. Tak semua perkataan Quran namanya Quran. InsyaAllah kalau Allah izinkan kita jumpa nanti ada ayat yang lain pun perkataan Quran tu bukan Quran. Ya, kita akan jumpa nanti insyaAllah dengan izin Allah. Baik. Kemudian Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran al-fajri itu mashhuda, adalah sesuatu yang disaksikan. Salat subuh ini, Quran al-fajri ini kana mashhuda, menjadi sesuatu yang disaksikan. Apa makna disaksikan? Ada ulama mengatakan maksudnya ialah dia disaksikan oleh jamaah yang ramai. Sebab memang sangat-sangat digalakkan solat subuh jangan solat sendirian. Solat biar berjamaah, datang masjid insya-Allah jamaah kita ramai. Itu satu pendapat. Tetapi pendapat yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi pegangan majoriti ahli tafsir. Maksud solat fajar, istilahnya kat sini Quran al-Fajar itu mashhuda, disaksikan oleh paling banyak malaikat-malaikat Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut bahawa solat berjamaah itu lebih 25 darjat dibandingkan dengan solat bersendirian. Betul tak? Kita belajar selama ini kalau solat sendiri banding dengan solat berjamaah itu pahalanya 25 kali lebih banyak. 25 darjat lebih besar daripada solat sendirian. Kerana Nabi menyambungkan mengatakan wa tajtami'u malaikatul laili bi malaikatin nahar. Dan pada waktu solat subuh itu bertemu dan bergabunglah malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang bergabung. Apa makna malaikat malam dan malaikat siang? Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah mampu buat apa sahaja tanpa bantuan sesiapa. Ya? Qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri, berkuasa, melakukan apa sahaja sendiri, tidak perlukan kepada yang lain. Tapi dengan kuasa Allah, Allah itu juga berkehendak untuk mengadakan apa sahaja yang menunjukkan kekuasaannya. Maka Allah atur manusia ada tugasnya. Allah jadikan ada makhluk burung, haiwan, ikan, ada dia punya peranannya. Begitu Allah bermaksud nak menunjukkan kekuasaan Allah dengan dijadikan malaikat, dan setiap malaikat ada tugas-tugas yang tertentu untuknya. Malaikat Jibril ada tugasnya, malaikat Izrail ada tugasnya, malaikat Israfil ada tugasnya, Munkar dan sebagainya. Termasuklah ada malaikat-malaikat yang ditugaskan waktu malam, dan ada pula kumpulan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan pada waktu siang. Kerjanya apa? Kerjanya mencatat amalan, mendoakan orang yang baik, dan menghadiri sama majlis-majlis kebaikan, termasuklah salat-salat jamaah. Malaikat turut sama dengan kita. Lagi banyak jamaah kita, lagi banyak malaikat yang Allah hantar untuk bersama salat dengan kita. Malaikat datang bukan pasal dia nakkan pahala, yang perlu pahala kita. Malaikat tidak mukallaf. Ya, malaikat jalankan tugas ikut perintah Allah, tapi hadirnya malaikat itu untuk mendoakan kita, mengaminkan doa kita. Dia doakan pada Allah untuk kita. Hadirnya dia mendatangkan rahmat Allah lebih banyak untuk kita. Allah. Jadi malaikat malam, malaikat siang, dia ada shiftnya lain. Tapi bila subuh, dia sama-sama combine tuan-tuan. Allah, combine. Itu malaikat malam, malaikat siang, shiftnya berlainan, tapi dia jumpa, tukar shift waktu itulah. Waktu subuh. Maka sebab itu kata Allah, Allah jadikan waktu Quran al-Fajr ini kana mashhuda. Itu solat yang benar-benar disaksikan oleh malaikat. Malaikat malam pun sama dengan kita, malaikat siang pun dah datang. Duty dia start waktu solat subuh sama-sama dengan kita. Subhanallah. Tak rugi kita, tak rugi. Yang tak berkesempatan untuk solat datang masjid,
memang ada kekurangannya sebab kita tak dapat jamaah yang ramai, tapi sekurang-kurangnya kat rumah pun solat jamaah juga, sama dengan anak, dengan isteri, siapa yang ada dalam rumah tadi, solat berjamaah. Itu disaksikan, dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang sama-sama dengan kita. Rumah yang tidak ada cahaya ialah rumah yang tak ada dua benda. Apa dia tuan-tuan? Salat dan Quran. Rumah yang tak ada dua benda ini gelap, tak ada cahaya langsung. Maka sebab itu tuan-tuan ya, yang datang masjid selalu alhamdulillah, teruskan istiqamah, tapi jangan sampai solat dan Quran kita hanya terbatas kat masjid saja. Kasihlah rumah tu ada bahagian solat kita, kat rumah tu ada bahagian Quran kita. Ya, solat sunat kat rumah, waktu malam ke siang, dan tak ada masalah tuan-tuan. Kita solat zuhur kat masjid, balik rumah tanya isteri, isteri belum solat lagi, boleh tak solat zuhur dengan jamaah dengan isteri pula, walaupun kita dah solat kat masjid zuhurnya tadi? Boleh. Boleh ulang solat, bukan saja-saja nak buat solat banyak kali. Dah solat zuhur kat masjid, balik bentang sejadah solat lagi zuhur sorang-sorang, itu tak boleh. Apa benda solat zuhur buat dua kali? Tapi kalau solat diulang sebab nak berjamaah, kasih peluang pada orang yang ada di rumah dalam keluarga kita untuk dapat berjamaah sama, itu dibenarkan. Solat zuhur lagi, kita datang masjid maghrib, duduk dengar kuliah lepas maghrib sampai isyak, lepas isyak solat dah jamaah kat masjid, balik rumah tengok-tengok dah solat belum kan? Anak kita belum solat, sebelum tidur solat dulu. Ya abah, ambil wuduk, bentang nanti abah solat sama-sama. Boleh tak? Boleh, solat sama-sama. Sekali lagi ulang jamaah dengan anak tadi. Supaya apa? Supaya ada disertai malaikat sama-sama dalam rumah kita. Anak dapat pahala 25 darjat macam kita dapat juga. Kau tidak kesian? Kita untung sendiri tuan-tuan jadi bapa. Anak-anak kat rumah solat sendiri-sendiri kan kesian, rugi dia. Tapi ini subuh ni balik dah pukul 8. Jangan ajak solat subuh sama-sama pula. Itu ngada-ngada pula. Dah solat belum? Belum solat, marah, tegur, nasihat. Pastikan besok jangan sampai tertinggal solat subuhnya lagi. Lusa teruskan dengan solat subuh, jangan tertinggal lagi ya. Wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup setakat ini. Kita cuma dapat 2 ayat, ayat 60 dan ayat 78. InsyaAllah kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Kalau kita lihat perkataan Quran, nanti kita jumpa lagi dalam ayat 82. Tapi saya saja datangkan ayat 78 ada sebut Quran, nanti ayat 82 baru ada sebut Quran. 79, 80, 81 tak ada perkataan Quran pun, tapi saya datangkan sebab ceritanya cantik. Cerita cantik sampai kita tutup dengan ayat 82 dengan izin Allah minggu hadapan di tempat yang sama, hari yang sama, pada waktu yang sama. Jangan ketinggalan. Amin ya rabbal alamin. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita, Allah suburkan Quran dalam diri kita. Mudah-mudahan kita jadi insan, makin banyak kita dapat Quran, makin dekat kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah hilangkan tembok-tembok yang memisahkan dan menjauhkan kita daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tidak lupa bahawa kita tidak boleh lari daripada ilmu dan kekuasaan Allah. Kita Allah lindung daripada menjadi orang yang mendapat Quran tapi hanya menjadi fitnah semata-mata ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita dan tunaikan segala hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Tiada daya dan tiada upaya kami melainkan hanya dengan bantuan dan perlindungan-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang maha agung.
kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang kerdil lagi hina. Ya Allah, Engkaulah yang maha memiliki segala ilmu dan pengetahuan, sedangkan kami tidak mengetahui apa-apa kecuali dengan secebis ilmu yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki dunia dan juga akhirat nanti, sedangkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak akan pernah terlepas daripada mengharapkan bimbingan, hidayah, petunjuk dan taufik-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, terlalu banyak sudah nikmat dan juga rezeki yang telah selama ini Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami mengaku juga, ya Allah, masih lagi terlalu sedikit kesyukuran kami terhadap-Mu. Masih lagi terlalu sedikit ketaatan kami di dalam mematuhi perintah-perintah-Mu. Sedangkan di dalam masa yang sama pula masih lagi terlalu banyak kesalahan, dosa, kesombongan, keterlanjuran yang kami penuhi kehidupan kami selama ini. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami. Jauhkanlah dada kami ini daripada dibelenggu penyakit-penyakit yang tidak Engkau redai. Bersihkanlah dada kami daripada kesombongan, daripada kelalaian, daripada keangkuhan, daripada kedengkian, daripada kebencian sesama saudara, daripada permusuhan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang benar-benar bersyukur di atas segala anugerah yang Kau berikan. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah masyarakat dan negara kami, lindungilah dunia ini seluruhnya daripada segala bentuk wabak penyakit yang mendatangkan kemusnahan dan kesengsaraan, daripada segala bentuk bencana permusuhan, penganiayaan, kezaliman dan penindasan. Ya Allah, lindungilah kami dan lindungilah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pandanglah kami ini dengan pandangan ridha dan kecintaan-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan maghfirah-Mu, kasih sayang dan juga pengampunan-Mu. Pandanglah kami ini sebagai umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah terlalu banyak kami menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Kau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak merahmati dan tidak mengasihani kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang rugi. Ya Allah, oleh itu janganlah Kau pesongkan hati-hati kami ini setelah Engkau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada menjadi hamba-Mu yang mendapat ilmu, tetapi ilmu ini tidak mendatangkan kebaikan kepada kami di dunia maupun di akhirat kami nanti. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada memiliki hati yang tidak pernah mahu tunduk di hadapan keagungan-Mu. Jauhkanlah kami daripada memiliki nafsu yang tidak pernah kenal erti puas melakukan dosa terhadap-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki lidah, tetapi lidah yang tidak pernah lembut menyebut nama-Mu, lidah yang tidak pernah basah membaca ayat-ayat-Mu. Ya Allah, lindungilah kami daripada memiliki hati, daripada memiliki mata yang tidak pernah mahu tunduk malu di atas segala dosa yang kami lakukan. Jauhkanlah kami daripada memiliki mata yang tidak pernah sudi menangis, membasahkan air mata keinsafan di atas segala keterlanjuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaan-Mu, daripada kebencian-Mu, daripada laknat dan kutukan-Mu. Lindungilah kami sepanjang hidup kami, sementara waktu di atas muka bumi-Mu, sehinggalah saat kami bertemu dengan sakaratil maut untuk kembali kepada-Mu. Lindungilah kami daripada dibakar kepanasan berhimpun di padang mahsyar-Mu nanti. Lindungilah kami sepanjang perjalanan kami meniti as-sirat untuk mendapatkan syurga-Mu nanti. Lindungilah kami, lindungilah kedua orang tua kami, lindungilah pasangan hidup yang Kau hadiahkan kepada kami, lindungilah anak-anak yang Kau amanahkan ke atas kami. Lindungilah kami semua, ya Allah,
daripada disentuh oleh azab neraka-Mu. Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab neraka-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka-Mu ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.